Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, hanya kepadanya lah kita minta bantuan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang amanah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita semua kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi serta para sahabat semuanya sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, ya Allah yang Tuhan kami, mudahlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mendengar ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat agama, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada penerangan ini. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran, ya Allah jadikanlah kami semua ni ahli Al-Quran. Ahlullah wa khassatu, iaitu ahli Allah dan orang yang khas Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna sakinah, ya Allah kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Warahmah, kurniakanlah kasih sayangmu, keampunanmu ya Allah. Wa du'a al-malaika, kurniakanlah juga doa para malaikat untuk kami. Wa zikrallahi fiman indah, dan ingatanmu ya Allah kepada kami setiap kali para malaikat datang untuk menyerahkan amal-amal kami. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama bersyukur kepada Allah dengan izin, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dalam majlis ilmu ini yang biasa ana ambil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan kepada kita dalam hidup kita ini. Pada pagi ini ana nak bincang satu ayat daripada surah Al-Imran. Iaitu ayat 104 surah Al-Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu satu umat, yakni satu golongan, mereka itu yad'una ilal khair, mengajak kepada al-khair, wa yanhau wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka itu menyuruh dengan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan
ataupun serta mereka mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, mereka al-muflihun, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang kekal, orang-orang yang beruntung. Para tetamu Allah yang dirahmati sekalian, moga-moga kita duduk dalam masjid ni, kita dapat pahala iktikaf. Bagi siapa yang belum iktikaf, dia niat iktikaf. Iktikaf mana dia ikat diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama dia berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iktikaf ialah satu pahala yang penting. Kita duduk saja kita dapat iktikaf. Kemudian kita niat untuk kita dapat daripada ni, moga-moga Allah kurniakan ilmu kepada kita untuk kita amalkan, insya-Allah. Tuan-tuan, dalam ayat ni kalau kita tengok secara tadabbur, tak apalah kita baca satu ayat, kita tadabbur, kita tengok tanggungjawab kita kepada Quran, kita baca dah, tanggungjawab kedua, kita faham. Tanggungjawab ketiga, kita tadabbur. Tanggungjawab keempat, kita amal. Baik. Ayat 104 surah Ali Imran ini datang dalam bentuk arahan. Wal takun minkum. Wal takum minkum. Hendaklah ada. Wal takun tu hendaklah. Alam tu lamul amri lil wujub. Tapi dia kata minkum, di kalangan kamu. Ummatun, satu kumpulan. Maknanya hendaklah ada di kalangan kamu satu kumpulan. Kata ulama, ini dia panggil tadabbur ni. Kata ulama, kumpulan ni orang-orang yang reti dalam agama. Kumpulan ni kena tubuh orang-orang yang ada asas dalam agama. Kata ulama juga, ni di kalangan para ulama lah. Kalau kita dalam satu daerah, kita pilih orang-orang yang ada kelayakan dalam agama, kena tubuh. Contohnya kita ambil di kalangan imam-imam. Kalau Masjid Rahimah ni, dia punya surau ramai. Kumpul imam-imam surau, buat satu kumpulan. Gitu. Kena buat, kata Allah. Apa kerja dia? Ada 3. Yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair. Kerja dia mengajak. Yad'una, sentiasa berdakwah. Berdakwah, da'a yad'u, doa. Ada yang berbentuk doa, ada yang bentuk da'a yad'u, panggil, dakwah. Da'a yad'u maknanya mengajar. Nah, ilal khair. Al khair ini diterjemah sebagai ilal Quran. Diterjemah sebagai ilal Islam. Ia diterjemah sebagai ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kena ada satu kumpulan yang ditubuhkan, ajak orang ikut Quran. Ajak orang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajak orang untuk laksanakan Islam. Maknanya yang pertama ni dakwah kepada Islam. Dakwah kepada ikut Quran. Dakwah kepada ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka ini juga menyuruh. Tadi yad'u. Yad'u ni kita panggil hak tak jadi lagi kepada jadi. Nah, pada jadi Islam. Hak ni ya'muru daripada amara. Amara ya'muru amran. Perintahkan mereka. Bil ma'ruf.
dengan perkara-perkara yang makruf. Makruf apa? Yang telah diketahui dia itu kena buat. Sebagai seorang Muslim, kan? Dia kena semayang. Semua orang tahu bahawa orang Islam kena semayang. Semua orang tahu bahawa orang Islam kena puasa. Semua orang tahu bahawa orang Islam tu kena zakat. Semua orang tahu bahawa orang Islam tu kena tutup aurat. Maka ada kumpulan ini mengajak orang ataupun nyuruh orang-orang yang tinggal benda ni untuk dia buat. Kena ada kumpulan ni, kalau ada orang tak sembahyang dalam kampung, dia kena pergi, kena suruh sembahyang. Sebab benda tu makruf sebagai seorang Islam. Benda itu memang dah diketahui umum, orang Islam kena sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku berjanji, itu makruf lah. Aku berjanji bahawa tiada yang disembah kecuali Allah. Sekarang ni Allah panggil untuk melakukan salat 5 waktu. Tiba-tiba ada di kalangan kita dengan sibuk di padang bola, sibuk di pasar malam, tak buat perintah Allah SWT. Oleh sebab itu, kena ada di kalangan umat ini kumpulan yang ajak dia suruh bayang. Nampak? Itu yang kedua tugas kumpulan ini. Yang ketiga, wayanhauna 'anil munkar. Wayanhauna 'anil munkar. Dia menghalang, naha yanha. Naha yanha orang apa? Orang ini Ustaz kata apa? Nahi itu bahasa Arab. Naha larang, tegah. Anil munkar, daripada benda-benda munkar. Kena ada satu kumpulan ini, dia kerja dia, kalau tengok benda-benda munkar, dia halang. Munkar ni, ulama mentafsirkan, ialah perkara-perkara yang tidak kena dengan agama, tetapi dia buat. Setengah ulama kata tidak kena dengan agama, dan kalau orang yang akalnya sempurna tak patut berlaku benda tu, tapi manusia buat, maka itu sekecil-kecil mungkar. Dan sebesar mungkar ialah dia minum arak, dia berjudi, dia beli nombor ekor, dia berzina, dia bersekududukan, dia bergaul bebas. Itu mungkar-mungkar yang berlaku dalam masyarakat. Hendaklah ada sekumpulan manusia menghalang benda ni berlaku dalam masyarakat. Jadi 3 perkara yang hendaklah Allah kata, wal takum, hendaklah ada di kalangan kamu kumpulan ini. Boleh? Kalau kita buat gini, apa jaminan Allah kepada kita? Dalam ayat berikut Allah kata, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah, mereka yang buat ni, 3 perkara ni, mereka itulah mereka sebenarnya al-muflihun. Orang yang muflih. Muflihun ni kita terjemah ke apa? Maknanya, kalau ada 3 perkara ni, pertama ajak orang ikut Islam. Jiran-jiran kita yang non-Muslim, kita ajak sama. Program kalau kita buat program yang biasa, kita ajak dia sama-sama untuk jinakkan dia kepada Islam. Kalau tidak pun kita bagi flyer-flyer pada dia tentang Islam. Sebab ini dakwah kepada Islam. Dakwah kepada Islam. Ayat yang pertama ini dakwah kepada Islam berdasar kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni dalam hidup dia berdakwah kepada asalnya non-Muslim. Kan penduduk Mekah pada waktu itu, Nabi seorang, beberapa sahabat yang ikut, dia dakwah semua. Itu yad'una ilal khair. Yang kedua, orang ada Islam tadi. Dalam ayat ni ada 3 ni, satu kepada yang belum Islam, satu maknalah saya ambil. Yang kedua kepada orang ada Islam. Orang ada Islam ni amar ma'ruf nahi munkar. Yang belum Islam ni ajak kepada Islam. Jadi kalau 3 kerja ini dilaksanakan oleh satu kumpulan masyarakat di mana-mana saja, Allah beri jaminan dengan perkataan
al-muflihun. Dalam kamus, muflihun ada 3 makna. Al-falah, al-muflihun ni daripada perkataan falah. Falah, hayya 'alal falah. Kan? Falah ialah satu hasil yang kalau buat dia dapat al-falah. Muflih ataupun iflah ialah satu usaha untuk mendapat falah. Satu usaha untuk mendapat falah kena ada iflah. Iflah muflih. Aflaha. Qad aflahal mu'minun. Dia tak guna al-falah. Dalam surah Al-Mu'minun dia guna qad. Confirm telah beruntunglah orang mukmin. Aflaha. Qad aflaha al-mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang di dalam solatnya khusyuk. Jadi aflaha ni ialah satu gerakan menjadikan masyarakat di situ 3 perkara. Yang pertama, masyarakat yang al-fauz, masyarakat yang memang duduk depan, first class. Masyarakat yang first class, al-fauz. Al-fauz ni dalam apa sahaja pun dia duduk depan. Fauz ni pada kita kata main bola, fauz, kan? Pertandingan, fauz. Apa pun disebut. Satu sifat al-muflih ialah al-falah ialah pertama dia berjaya. Walaupun kita tengok miskin, tapi miskin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya yang taat kepada Allah, yang bayar zakat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paus. Dalam masa yang sama, muflih ini dengan makna al-baqa. Dia akan hidup kekal. Dia tidak dicerobohi dan dia tidak dikalahkan oleh mana-mana musuh Allah Subhanahu wa taala. Ni al-muflih. Yang ketiga an-najah. An-najah tu dia akan terlepas dari sebarang musibah. Kalau musibah nak mari sini, dia tidak akan kena orang ni ataupun kapun ni. Dia pergi kapun lain. Disebabkan apa? Disebabkan adanya 3 usaha yang telah dilaksanakan oleh sebahagian daripada orang-orang tempatan di sini. Boleh? Nah, kita cuba fikir dulu bagaimana kita nak bentuk masyarakat yang muflihun ini. Jadi, kita faham di sini muflih ada 3 bentuk. Pertama, dia ke depan. Yang kedua, dia kekal. Yang ketiga, dia selamat dari sebarang keburukan. Agak-agak kalau masyarakat kita ni duk gini, hebat tak masyarakat kita? Masyarakat Gombak ni. Di Gombak ni ada 43 masjid. Seluruh Gombak yang dinamakan Gombak ni. Kalau semua masjid ini tubuh satu pasukan amar ma'ruf nahi munkar dan dakwah. Semua orang sampai Islam. Semua orang buat amar ma'ruf nahi munkar. Maknanya Gombak akan kekal dengan Islam sampai kiamat. Kalau Gombak ini berjaya dibentuk dalam bentuk ini, maknanya tempat-tempat lain akan mendapat kesan yang baik daripada Gombak ini. Siapa cakap? Allah bercakap kepada kita. Hendaklah ada di kalangan kamu. Ini pilihan. Tak apa, kita tak payah, tak perlu amar ma'ruf. Jadi kita buat diri. Allah kata kena buat, kita kata tak payah. Masjid kita tak payah buat amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajar masjid dah cukup dah. Amar ma'ruf nahi munkar ni muslimin muslimat sekalian, dia tidak duduk masjid saja. Kena gerak. Bergerak dari satu kawasan kepada kawasan. Jadi gini. Ana telah dalam mesyuarat nazir-nazir pada 2 hari 3 hari lepas, ana cadang kepada Paid Gombak supaya setiap masjid tubuh grup dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
Bentuknya bagaimana? Bentuknya amar ma'ruf nahi mungkar ini kita tubuh satu lajnah ataupun satu biro, kerja dia 3 ni. Kalau setiap masjid ada 43 masjid ni ada amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, Allah beri jaminan. Mereka itu pertama apa? Akan berada di hadapan, akan kekal dan akan terselamat daripada sebarang keburukan. Ini yang kita nak. Bila kita tubuh ini, kita buat satu kumpulan, kita kenal pasti di qaryah kita. Maknanya setiap kumpulan ini dia fokus qaryah dia. Kalau masjid Rahimah ni qaryah dia kok mana? Dia fokus ni. Jadi caranya kita ambil setiap wakil, bukan wakil rakyat, wakil apa? Komuniti. Nah, kalau ada sekolah ambil wakil sekolah seorang, ada tok pak ambil tok pak seorang di bawah ni, ada penghulu ambil penghulu tak kat sini, ada imam bawah surau tak kat satu kumpulan ini, fikir bagaimana nak laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga dakwah ni. Satu, kita kenal pasti di qaryah kita ini siapa yang tak semayang. Orang tak semayang ni kita kena pergi ziarah dia, kena dampingi dia, dekati dia. Kedua, ada dah di antara ahli qaryah ni yang buat mungkar. Kita kena turun pandang. Ada dah di antara ahli qaryah ni yang orang kata non-Muslim. Macam mana kita nak dekati? Orang inilah akan memikirkan bagaimana nak strategi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang amat kecil ini. Allah perintah apa? Hendaklah ada. Kita pun kena ada lah. Jadi, tuan-tuan, semua yang hadir pada hari ini adalah bertanggungjawab untuk memikirkan bagaimana kita nak laksanakan 3 tugas yang amat besar dalam masyarakat kita ini supaya kita, anak cucu kita kekal. Walaupun orang kata sekarang ni musuh-musuh Islam sedang bersedia untuk melenyapkan umat Islam di bumi ini dengan menghancurkan Iraq, dengan menghancurkan Libya, dengan menghancurkan banyak negara hari ini, termasuklah negara kita, sedang diusahakan oleh mereka. Kita yakin dan percaya sesungguhnya Allah itu Tuan alam ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Allah, dialah Tuan alam ini. Ar-Rahman, terima kasih kepada Allah kerana dia bersifat pemurah, dia beri. Ar-Rahim, terima kasih kepada Allah kerana sifat Allah itu sayang kepada orang yang buat kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman, Malik Yaumiddin, terima kasih kepada Allah kerana dialah yang memiliki hari manusia dibangkit dan dibalas dengan balasan-balasan yang terbaik, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dalam masyarakat kita mesti kena pasti ada di kalangan orang yang tak sembahyang. Kat mana? Ana senarai semalam, ana buat mesyuarat ni semalam di masjid Lajnah Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dakwah. Kita senaraikan di sekitar Gombak ada benda-benda yang dilakukan oleh masyarakat kita yang tak semayang. Ramai. Dia tahu dia seorang Muslim dan dia buat perjanjian la ilaha illallah, tapi dia tinggal perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ramai yang tidak puasa dan berbagai-bagai perkara lagi. Anda senarai semalam tinggal solat, minum arak, judi, masuklah beli nombor, pergaulan bebas lelaki perempuan, naik motor, anak-anak kita, tak tutup aurat, dadah, poten sekolah, gangster apa ada di kawasan tu, kawasan ni tak tahu. Jadi perkara-perkara ini ada yang melibatkan
dan semuanya melibatkan orang Islam. Maka perkara ini kita kena wujud satu kumpulan untuk selesai masalah. Orang tak semaya, kita pergi ziarah. Mungkin dia ada masalah, jangan sama, semaya. Tak gitu. Nah, orang tak semaya, kita kena dekati dia. Cari punca, kenapa dia tak semaya? Orang buat mungkar, kita tak boleh tahan dia. Tapi kita kena cari punca, kenapa dia buat mungkar? Mungkin dia tak boleh hidup kerana tak ada duit. Dia kena buat berzina. Sebab dengan berzina dia dapat duit, contohnya. Ataupun dia anak tidak ada ayah, tidak ada mak, dia duduk begitu je. Maka dia bebas bergaul, dia tidak ada sekatan. Benda-benda macam ni kita kena buat penyelidikan yang lengkap untuk mengenal pasti punca menyebabkan dia tinggal sembahyang, punca dia buat benda mungkar, punca dia melakukan perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kumpulan inilah perlu berbuat kajian dalam masyarakat. Dan kita yakin kerana ini janji Allah, sekiranya kita melaksanakan dengan cara yang betul dalam masyarakat kita, kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, soalnya bagaimana kita nak wujudkan ini, terserahlah kepada kebijaksanaan masjid masing-masing. Setiap masjid kalau dia wujud, sebab dia masjidnya ada qaryah dia. Jadi kalau saya berazam qaryah yang di bawah tadbir urus Masjid Asyakirin, saya akan buat perkara ini. Dan semalam saya dah mula, saya panggil dalam kumpulan ini semua komuniti yang ada di sekitar Lombok Setia tu, di sekitar Kampung Cangkap, di sekitar Kerdas. Saya panggil dia datang. Sekolah situ saya panggil guru sekolah, disiplin ke apa. Semalam dia datang, antaranya polis sendiri saya ambil masuk dalam grup. Sebab polis dia duduk sebelah tu. Nah, jadi kita ambil dia masuk dalam grup. Saya pergi jumpa mana di kalangan kamu yang sini, alhamdulillah ada. Semalam kita bincang, termasuk mereka datang. Jadi kenapa? Dengan ada amal ma'ruf nahi mungkar ini, segala masalah-masalah sosial yang didepani oleh polis hari ini dapat diatasi. Mereka relax sikit, mereka buat kerja lain. Mereka ada juga di sini dalam grup kita, tapi mereka akan tenang kerana dibantu oleh amal ma'ruf nahi mungkar. Sebab orang buat jahat kita sembahyang je. Kalau sembahyang dia buat jahat tak? Kalau sembahyang betul-betul dia buat jahat tak? Tak buat dah. Sebab sembahyang itu menjadikan seorang itu takut nak buat jahat. Sembahyang menjadikan orang itu takut nak curi. Sembahyang menjadikan orang itu takut nak bina rumah. Sebab itu salah. Disebabkan tidak sembahyang, mereka tidak ada segan silu untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah. Sanggup tinggal perintah Allah, sanggup buat larangan Allah dan seumpamanya. Oleh sebab itu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena fikir jaminan Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini, kalau kita tengok di atas dan di bawah, ayat 104, tiga benda ni kena wujud. Ayat 103 dengan 105, kalau tuan-tuan perhati tadabbur ayat ni, ayat 104 dia suruh wujud satu kumpulan buat tiga perkara, dan jaminannya ialah apa dia? Muflih. Muflih ni ialah kekal. Maknanya kita berada dalam suasana ekonomi yang baik, masyarakat yang baik. Dan kita ke depan. Yang ketiga, kita dilepaskan dari sebarang musibah-musibah yang tidak baik. Mungkar ini, perkara ni kalau kita buat, kalau orang degil lah, orang kita suruh sembahyang, dia tak nak juga, dia tinggal juga sembahyang. Kita suruh tinggal mungkar, dia buat juga mungkar. Kita ajak pada Islam, dia tak nak juga pada Islam. Sejarah-sejarah sebelum ini membuktikan bahawa kalau musibah datang, Allah hanya mengenakan kepada orang-orang yang degil, itu sahaja. Dan orang-orang yang baik akan dikeluarkan daripada
musibah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kalau sekiranya masing-masing bawa diri, yang jahat-jahatlah, yang baik buat amal ibadat, kita marilah sebab kita baik, yang jahat ikut mulah dengan caramu. Ingat, bila musibah datang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala kenakan semua sekali. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat ni. Dia kata gini, hendaklah ada di kalangan kamu orang yang berdakwah kepada Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada Islam. Hendaklah ada di antara kamu yang melakukan amal dan melakukan nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar. Dan dia tambah satu tafsir, dan hendaklah kamu semua meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang akan menimpa kamu disebabkan kamu tidak melaksanakan ini. Bantuan Allah kita minta. Artinya muslimin muslimat, dalam hidup kita, di samping dakwah-dakwah ini, kerja-kerja ini, mesti ada zikrullah. Sentiasa orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Ista'inu billah wasta'inu bis sabri was salah. Hendaklah kamu minta bantuan Allah dengan sabar dan semayang. Ana buat beberapa kajian dalam bab ini. Kalau kita nak wujud, di samping ada tiga kerja ni, ada lagi tiga perkara yang memberi kekuatan kepada umat ini. Benda ni ada dalam surah Al-Insan. Ayat berapa tak ingat. Yang berbunyi wasbir wasbir li hukmi rabbika. Wasbir kan? Tak apa hafal, tak ingat. Wasbir li hukmi, surah Al-Insan. Wasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Ada tiga strategi untuk diri kita setelah kita buat kerja dakwah ni, untuk umat ni juga. Pertama, isbir li hukmi rabbik. Tuan-tuan, kata Allah, ayat sebelum ni cerita pasal orang berjaya, orang muflih ni. Orang muflih ni, orang yang nak kekal, orang yang nak selamat, nak mencapai kejayaan yang duduk depan dan selamat daripada musibah, dia kena buat tiga perkara. Pertama, sabar dengan keputusan Tuhan engkau. Allah buat keputusan, hendaklah ada di kalangan kamu. Contoh satu dari keputusan Allah, orang yang mengajak kepada Islam, orang yang buat amal ma'ruf nahi munkar. Maka keputusan ini bersabarlah dengan keputusan Allah ini. Wala tuti' minhum athiman, dan jangan kamu ikut di kalangan mereka ni orang yang athim. Athim ni ialah orang yang buat dosa. Mungkin di kalangan muslim yang buat dosa, orang buat dosa dia tak nampak benda ni. Dia tak nampak benda baik sebab disebabkan dosa yang dia lakukan. Maka dia tak nak benda ni berlaku, dia tak suruh kita. Kalau asim ini di kalangan pemimpin tu tak nak buat benda ni. Tak nak ikut keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak ikut hukum Allah. Jadi kamu sebagai rakyat, kamu sebagai seorang yang beriman, hendaklah ikut keputusan Allah, dan kita tidak boleh serta dengan orang-orang yang berdosa, yang buat keputusan tanpa hukum Allah Subhanahu wa taala. Au kafura, ataupun orang kafir, orang yang kufur kepada Allah. Maknanya untuk hebat umat ini, hendaklah ikut keputusan Allah. Satu, bersabar di atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dimarahi oleh orang yang berdosa,
ataupun kita dibenci oleh orang-orang kafir. Kita kena tegas di atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita kena buat ialah wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Uzkur ialah satu perintah. Ingatlah, sebutlah nama Tuhan engkau di waktu pagi dan di waktu petang. Para ulama ahli tafsir banyak mengikatkan perkataan uzkur ini dengan semayang. Contoh, wa aqimis salata li dzikri. Hendaklah setiap kamu solat untuk ingat kepadaku. Maknanya zikir nombor satu untuk menentukan zikir-zikir biasa diterima Allah ialah semayang. Semayang adalah zikrullah yang utama. Kalau tidak dilaksanakan, maka hancurlah manusia. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kalau untuk kekal, untuk berjaya, untuk selesai daripada masalah-masalah, hendaklah jangan lupa kepada Allah. Cara untuk tidak lupa pada Allah nombor satu ialah melaksanakan semayang 5 waktu. Jadi betul lah tadi. Kalau dalam masyarakat kita melaksanakan semayang 5 waktu, Allah jamin syurga, Allah jamin keamanan. Kalau ada di kalangan kita yang tidak semayang, apa tugas kita? Amal ma'ruf. Kalau ada di antara kita yang buat mungkar, apa tugas kita? Nahi mungkar. Maka jaminan akan berada di depan kita. Yang ketiga, dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala minta kita hidupkan malam dengan tahajud, qiyamul lail. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan sebahagian malam itu hendaklah engkau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur baca qul huwallah. Tidur dalam beribadat itu di antara sebab kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebahagian malam itu hendaklah engkau bertahajud kepada Allah. Fatahajjud wa minal laili fatahajjad apa? Wa minal laili fatahajjad. Mana orang hafal Quran ni? Bihi bil lail. Maknanya sebahagian malam itu hendaklah bertahajud dengan malam itu nafilatan laka, sebagai amalan nafilah. Nafilah ni nawafil, tambahan. Apa sebabnya perlu tahajud? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan engkau pada kedudukan yang terbaik. Ulama bahasa membuat beberapa komentar tentang asa. Asa ni kalau kita tengok dalam penggunaan biasa, mungkin asa ni boleh jadi, mudah-mudahan. Tetapi sekiranya asa ini diguna oleh Allah, dia memberi erti yang lebih kuat, iaitu wajabah. Asa dengan makna wajabah. Semestinya Allah akan letakkan kamu di tempat yang terbaik sekiranya kamu bertahajud. Nabi SAW dalam praktis hidupnya bersama para sahabat mendapat kemenangan dan bantuan Allah, dan janji Allah dilaksanakan kerana Nabi SAW buat 3 perkara. Pertama, ikut putusan Allah walaupun dibenci oleh musyrikin. Tuan-tuan tahu tak? Ingat tak cerita dalam surah Isra ayat 73 yang selalu saya sebut? Semasa Nabi SAW berdakwah dan dakwah Nabi dah sampai ke puncak, ada tawaran daripada orang Quraisy, bangsa sendiri, tawar untuk kerjasama dengan Nabi, tapi tak boleh ikut keputusan Allah, tak boleh ikut Quran. Lepas tu nak ikut keputusan apa? Ikut persetujuan bersama di antara Nabi dengan orang-orang Quraisy. Nah, itu jangan bersama.
Maknanya kita tak payahlah tengok Quran. Kita tengok apa yang Quran tu makna keputusan Allah. Jadi kita tengok apa yang kita setuju. Jadi bila gitu Nabi kata tak apalah, sebab kalau aku setuju ni, aku akan dilantik menjadi pemimpin besar. Bila aku dilantik pemimpin besar, aku boleh ubah belaka. Jadi penting kita duduk atas dulu. Allahu Akbar. Nabi dalam tafsir dalam surah Al-Isra ayat 73 dalam bab ni. Tiba-tiba turun ayat 73 ini melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mengambil kerjasama ataupun menerima tawaran Quraisy itu untuk kerjasama tanpa merujuk pada kitab Allah, tanpa membuat keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ayat 73 ni wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila. Hampir-hampir mereka nak selewengkan engkau dari apa yang kami turunkan kepada engkau untuk engkau adakan perjanjian selain daripada Quran di atas agama ini. Allah bantu. Allah bantu. Dalam kes yang lain dengan bangsa lain, Yahudi, dalam ayat 76. 76. Benda yang sama, orang Yahudi tawar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lantik menjadi pemimpin yang besar dengan syarat Nabi berhijrah ke Syam. Dan tubuh kekuatan di sana, orang Yahudi akan bantu. Sebab orang Yahudi ni, perangai dia tak terima umat Arab. Dia Nabi, dia percaya bukan di kalangan orang Arab, percaya di kalangan Bani Israel. Oleh sebab itu, oleh kerana Nabi ni nampak memang sokongan banyak, tak apa kami nak sokong dengan syarat pergi sana. Dia nak nipu je. Bila pergi sana dia bunuh pada apa? Kan puak-puak ni suka bunuh Nabi. Nah, dia pergi sana, dia nak latih Nabi, dia janji. Allah kata, Muhammad jangan pergi. Itu ayat 76 surah Al-Isra. Jadi turun ayat. Soalan Nana di sini. Bagaimana Nabi hampir-hampir nak diruntuhkan, nak ditipu, Allah bantu. Hampir-hampir nak ditipu, Allah bantu. Lepas pada tu ayat 79 ayat tu aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda fatuwa minal laili fatahajjad bihi. Dalam banyak Quran bila diberi pertolongan Allah bayangkan umat itu Nabi SAW para sahabat dibekalkan dengan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Yang kedua, Nabi diarahkan oleh Allah secara spesial untuk tidak tidak tinggal solat tahajud. Tuan-tuan, umat ni nak kuat untuk mencapai muflihun. Kalau pemimpin tak boleh tinggal solat tahajud. Walaupun 2 rakaat. Kita bangun sebelum subuh, kita sembahyang 2 rakaat, sembahyang witir sah. Itu paling-paling ringan. Tak, hak ni tak boleh tinggal. Sembahyang 5 waktu tak boleh tinggal. Paling-paling baik apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah solat berjamaah. Benda inilah yang perlu kita tubuh program ni untuk amal makruf nahi munkar. Nak semua ahli qaryah ini dalam jangka masa 3 tahun kita target nazir baru ni. Nazir kita tak ada. Nah, nazir kita ceramahkan tu. Anak pun tak ada. Kalau orang tanya anak kat sana tak ada juga. Ceramahkan ni. Jadi biasalah. Nazir tu dia buat jauh. Jadi maknanya ayat yang sebelum ni dia menggesa kita buat kerja ni. Last sekali Allah berfirman, nampak dah tu? Mana benda yang kita kena buat ini, insya-Allah kita akan aman negara kita. Umat kalau Gombak ni jadi contoh. Hari tu dalam pertandingan masjid-masjid terbaik di seluruh Selangor, Gombak ada 2 masjid. Gombak ada 2 masjid, dapat nombor 1 sur, nombor 2 sur. Nah, jadi lepas pada ni kalau kita buat amal ma'ruf nahi munkar, Allah kata mereka itu berjaya dan mereka itu akan fauz. Muflih ni fauz. Fauz ni mencapai kemenangan. Yang kedua dapat kekal. Yang ketiga dapat lepas daripada sebarang musibah. Cuba kita buat, cuba kita fikir. Kita ni tak ada mana dah tuan-tuan. Hak pencen-pencen, saya pun dekat nak pencen, tuan-tuan ramai dah pencen. Pencen kita nak awak apa? Nak tunggu mati je.
Tapi tunggu mati biarlah kita ada pahala. Nah, nak buat pahala kita buat amal ma'ruf. Pergi ziarah je, geruk ziarah. Kita ni kumpulan ziarah kapun ni. Kita ambil orang surau buat benda yang sama. Lah insya-Allah aman. Ziarah tegur. Kalau tak ada tegur, ziarah duduk dekatkan dia. Mungkin kita berdepan dengan musibah-musibah ataupun bangsa kita, anak buah kita, anak mungkin kita berdepan dengan perkara yang dia tak boleh selesai. Lalu dia buat keputusan sendiri. Kita ahli masjid, ahli ulama ini, kita duduk ceramah kat masjid je. Kat luar masjid kita tak turun. Saya tak kata kepada tuan-tuan, saya kata kepada saya dan tempat saya. Cuma nak share sama-sama. Last sekali, untuk pagi ni, Allah dalam ayat 105, Allah kata, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi macam orang-orang yang berpecah belah dan berkhilaf-khilaf selepas adanya bukti daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kalau kamu buat gitu, mereka itu adalah bagi mereka azab yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah tahu dah bukti kita pakat satu lah. Nah, kalau kok sebelum ni pecah duduk dalam satu kumpulan jadi tubuh parti, tinggallah parti itu masuk balik. Nah, walaupun nama apa pun. Nah, masuk balik. Kalau kita AJK, kalau dulu dah khilaf sikit, tak payahlah, kembali balik, satukan balik. Kalau kita tolak satu kawan kita, kita juga yang rosak. Kalau kawan kita tolak kita, kita juga yang rosak. Sebab kita Muslim. Muslim ni bersatu. Oleh sebab itu, satukanlah kita. Yang lepas tu, lepas. Seorang yang ahli syurga, ada 4 tuan-tuan. Pertama, dia suka bagi infak. Sebab bagi infak ni ada 3. Kita bagi sedekah ni ada 3 lebih dia. Panjang pula. Nah, pertama lebih dia, harta dia jadi bersih, diri dia jadi bersih. Yang kedua, lebih dia berkat harta dia. Yang ketiga, harta dia jadi numu. Dalam tafsir kata numu. Numu dia jadi berkembang. Orang bagi infak. Satu sifat orang ahli syurga ni, dia suka infak walaupun RM1 sehari pun dalam tong. Ada. Yang kedua, dia boleh tahan marah. Memang marah sungguh-sungguh, tak kena buat, tapi dia boleh tahan. Dia sabar, dia maafkan. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Hidup dia tidak ada orang yang dia dendam, bahkan dia maaf semua orang. Yang ketiga, yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang ahli syurga ini, bila dia terbuat benda-benda yang tidak baik, cepat-cepat dia ingat Allah, dia istighfar, dia ingat, dan dia tidak kembali lagi kepada benda itu. Mereka itulah orang yang mendapat ampun daripada Allah, dan mereka itulah disediakan taman-taman syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita doakan kita ahli gombak ni, ahli yang buat kerja ni, dan kita bersatu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesilapan kita dan Allah masukkan kita di kalangan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.